Assalamualaikum, selamat pagi murid-murid. Okey, pada pagi ini kita akan belajar sains tahun 2. Okey, semua murid-murid dapatkan buku aktiviti masing-masing. Kemudian kita tengok pada muka surat yang pertama. Tajuk yang pertama kita akan belajar hari ini ialah kemahiran saintifik. Itu tajuk kecilnya ialah memerhati. Proses sains memerhati. Okey. Hari ini kita akan menjawab soalan muka surat 1. Okey, kita tengok pada arahan yang pertama, iaitu lakarkan buah yang disediakan oleh guru kamu. Oleh kerana pandemik COVID-19 ni, kita digalakkan untuk belajar di rumah. Jadi, di rumah mestilah ada buah kan? Okey, ambil buah apa yang kamu suka yang ada di rumah. Kemudian, jadikan contoh untuk pembelajaran kita hari ini. Okey, lakarkan buah yang disediakan oleh atau buah yang ada di rumah kamu. Okey, lakarkan bermaksud lukiskan ya. Okey, yang pertama, jika di rumah murid-murid ada buah apple, jadi kita ambil apple dan kita lukiskan apple di sini. Okey. Sebab itu kita buat pemerhatian ke atas buah tersebut. Okey, dari segi bentuknya, warna, permukaan luar, bau dan rasa. Bentuknya biasa buah apple bentuknya bulat. Okey, warna pula tengok pada buah yang awak miliki. Permukaan luar. Okey, kalau kita tengok apple, permukaan luar dia macam mana? Kita rasa dengan sentuh dengan tangan kita. Sama ada ia kasar ataupun licin. Bau apple macam mana dan juga rasa apple. Okey. Okey, kemudian kita tengok pada muka surat yang ke-3. Muka surat yang kedua kita skip sebab memerlukan alat. Alat itu kantar. Okey, kita tengok pada muka surat ke-3, mengelaskan haiwan. Seperti yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, macam mana cara untuk mengelaskan haiwan? Untuk mengelaskan sesuatu benda atau fenomena. Okey, arahan di sini kelaskan haiwan berikut mengikut cara haiwan bergerak. Gunting dan tampal gambar haiwan di sebelah. Okey, seperti kita sedia maklum, setiap benda hidup pasti ada cara bergerak. Sama ada haiwan ataupun manusia. Okey. Kat sini dia ada 6 jenis haiwan. Yang mana 6 jenis haiwan ini ada cara bergeraknya yang tersendiri. Okey, jika kita tengok ular, macam mana ular bergerak? Contoh contoh ular. Ular bergerak dengan cara menjalar. Manakala semut pula, macam mana semut bergerak? Semut bergerak melalui cara merayap. Okey, kita tengok pada soalan atau gambar haiwan yang telah disediakan ini. Kita ada 3 jenis haiwan yang bersayap dan 3 jenis haiwan yang berkaki 4. Okey. Cara bergerak ini kita tahu sedia maklum, haiwan yang bersayap bergerak mestilah melalui dengan cara terbang. Manakala tupai, tikus dan juga kucing bergerak melalui cara melompat, berenang ataupun berjalan. Okey, saya harap murid-murid faham ya. Okey, seterusnya kita pergi muka surat 4. Okey, begitu juga tajuknya mengelas. Mengenal pasti ciri-ciri alat muzik. Okey, arahan di sini pilih dan gariskan cara alat muzik ini dimainkan. Okey murid-murid, terdapat 6 jenis alat muzik di sini, tetapi boleh dimainkan dengan 2 cara.
Okey, jadi kita tengok yang pertama drum. Macam mana drum dimainkan? Sama ada tiup atau pukul. Okey, ini sebagai contoh. Yang lain saya tahu murid-murid mudah faham untuk menjawab soalan ini. Okey, kemudian soalan nombor 2, kelaskan alat muzik di bawah mengikut cara alat muzik ini dimainkan. Okey, ini cara pengelasan ataupun mengasingkan dua benda mengikut ciri yang sepunya. Okey, jika kita tengok tadi, ciri-ciri yang sepunya yang terdapat pada alat permainan, alat muzik ini ialah dengan cara bermain. Okey, dia ada dua cara bermain iaitu tiup dan pukul. Okey, jadi kedua-dua ini kita boleh letakkan dalam kumpulan A atau kumpulan B. Contoh di sini, kalau kumpulan A kita nak letak cara bermainnya pukul. Jadi kita letak kat sini pukul. Kemudian kita senaraikan. Kita senaraikan alat muzik yang dimainkan dengan melalui cara pukul. Begitu juga dengan kumpulan B, iaitu tiup dan apa alat muzik yang dimainkan melalui cara tiupan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan muka surat ke-5. Okey, yang manakah lebih banyak? Okey. Disediakan balang A dan juga balang B. Balang A boleh diisi dengan 2 cawan air, manakala cawan B pula, balang B pula boleh diisi dengan 4 cawan air. Bermakna balang B lebih besar dan boleh diisi air dengan lebih banyak. Okey. Soalan pertama, balang tempat kosong boleh mengisi air dengan lebih banyak berbanding dengan balang tempat kosong. Okey, murid-murid, saya tahu murid-murid dah faham arahan yang diberikan. Saya juga tahu murid-murid juga tahu untuk melihat dengan melalui pemerhatian balang mana yang boleh mengisi air dengan lebih banyak. Okey, soalan kedua, air daripada balang A dipindahkan ke dalam bikas C. Ini bikas C untuk menyukat isi padu. Kemudian air daripada balang B dituangkan ke dalam bikas D. Okey, bikas B, bikas D daripada balang B dituangkan dalam bikas D. Okey. Kemudian dia nak lakarkan paras air pada bikas D. Jika kita tengok tadi balang A boleh mengisi 4 penanda dalam bikas C, bermakna balang D boleh diisi dengan air daripada balang B 2 kali ganda daripada balang C. Bermakna di sini, kalau 1 cawan air sama dengan 2 cawan air, 1 cawan air bikas A, balang A boleh diisi dengan 2 cawan air balang B. Begitu juga dengan macam ni. Dia macam darab lah. 2 cawan air balang A sama dengan 4 cawan air balang B. Bermakna di sini, kalau 2 cawan air bersamaan dengan 4 penanda pada bikas, bermaksud 4 cawan air mewakili berapa? 8 8 penanda pada bikas D. Okey murid-murid, saya harap murid-murid faham penerangan saya pada hari ini. Okey, selamat menjawab.